يا حي يا قيوم يا نور يا نور يا نور الله نور السماوات والأرض قد جاءكم من الله نور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا فتاح يا عليم يا كريم يا ودود يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Share dengan Sali tukang pergi kat dia. Mana? Subhanallah. 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 Ada orang masuk 2-3 orang ni. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Saban Rizal dah masuk. Rizal share Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allah Allah Allah. Kita tak sekali tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, khususan li hadhihi an-niyyah al-mubarakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه. الله افتح بين فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت رب العليم فعلمنا من علمك يا عليم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwatal iman yang berkesempatan untuk bersama pada pagi ini, alhamdulillah ada yang mula puasa 6 kot saya ada lagi 6 hari lagi insya-Allah. Dan seperti yang cuba saya laksanakan pada cuti ini, kita nak pergi mana pun tak boleh, nak raya pun tak boleh, nak pergi sana pun tak boleh, stay at home je lah.
Ya, kita nak pergi rumah orang tak boleh, orang pergi rumah kita pun tak boleh. Jadi yang boleh duduk rumah diam-diam tuan-tuan. Jadi bagi mengisi kekosongan ini, saya cadangkan insya-Allah untuk berbicara tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat Quran, hukum-hukum yang berkait dengan Quranul Karim. Dan kalau ikutkan Puan Sri Mimi, dia cadang suratul Baqarah, tapi memandangkan panjangnya perbincangan itu, jadi saya kira dalam tempoh PKP ini mungkin sempat kita bincang satu surah yang tidaklah begitu panjang. Dan pada petang semalam ketika membaca Quran, giliran saya untuk mengkhatamkan Quran, dan semalam berada pada suratul Ahzab. Maka saya lihat mungkin ini lebih pilihan suratul Ahzab ni lebih praktikal untuk saya kemukakan kepada tuan-tuan sekalian. Dan adalah sedikit sebanyak ilham dan pengalaman. Lebih-lebih lagi dulu saya tahun 99 tuan-tuan, 99. Buku ni silibus saya di Azhar dulu tahun 4 kuliah. Masa degree tahun keempat baca buku ni. Ya, silibus tahun keempat. Maka ada sedikit sentuhan daripada suratul Ahzab melalui Prof Syekh Mahmud Abdullah Al-Ukazi. Juga banyak sudut-sudut lain yang saya kira mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua dapat menyelesaikan 73 ayat yang terkandung dalam surah yang mulia ini. Ya, ada 73 ayat. Dan juga sempena tuan-tuan kita bertakbir wa hazamal ahzab wahdah. Yang kita sebut-sebut ahzab dalam takbir raya tu apa benda maka ahzab itu juga ada sempenanya. Maka nama surah ini dinamakan suratul Ahzab. Maka disemadikan dalam sunnah bertakbir itu kita menyebut juga wa hazamal ahzab wahdah. Allah memusnahkan, menewaskan tentera-tentera bersekutu yang ingin menjatuhkan Islam, yang ingin merosakkan perancangan Allah Ta'ala, yang ingin membunuh Nabi SAW. Begitu jugalah kita berdoa wa hazamal ahzab wahdah pada konteks masa hari ini. Dan dalam keadaan terdesak pada hari ini ketika Israel, rejim Zionis sedang mengganas dengan perangai mereka merosakkan, membunuh tentera Islam ataupun orang yang tidak bersalah, ataupun mereka yang sedang mengimarahkan Al-Aqsa, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menewaskan Israel, menewaskan musuh-musuh Islam, tuan-tuan, dengan keberkatan, dengan kekuatan kita bergantung dengan Allah Ta'ala, dengan kekuatan kita bergantung dengan panduan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, sebelum tu tuan-tuan dimohon untuk share dululah, ya, untuk kita sama-sama mengikuti berbincang, melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita banyak hikmah, ilmu, ma'rifah, pengetahuan, ibrah, pengajaran, panduan. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang bakal kita bicarakan bermanfaat untuk diri saya yang pertama dan kepada tuan-tuan semua. Macam mana dah dapat dah Cikgu Ali? Dah masuk? Tuan-tuan, alhamdulillah, dan para abna pun nampaknya ramai pagi ni dah bersiaran secara langsung. Kalau nak makan kuih raya pun nak ngadap tu boring kan, baik kita mengadap tafsir sikit tuan-tuan, setengah jam je lah insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, kita gunakan silibus tafsir Al-Munir dari Imam Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Prof Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Dan ini juga kitab yang saya gunakan di Al-Qudwah Serban 2. Cuma di Qudwah kita baca surah Yusuf. Ya, dan di sini insya-Allah kalau tak ada hal setiap hari kita baca ni, bolehlah kita cuba tengok waktu pertemuan. Ya, kalau dapat sebulan khatam, mudah-mudahan tuan-tuan. Ya, dan kitab tafsir Munir ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dicuba melayukan sikit, tetapi terbitan mana?
Jakarta. Daripada Indonesia lah. Kita carilah terjemahan itu. Set lengkap saya ingat ada 15 jilid lebih kurang. Yang lengkap samalah diikut sebiji yang teks asal Arab. Terjemahan begitulah samalah. Okey, tuan-tuan jadi insya-Allah kalau dah bersedia kita boleh mulakan. Terlebih dahulu insya-Allah kita baca dulu beberapa ayat tuan-tuan, dan saya kira tuan-tuan juga boleh mengikut ya. Kalau tafsir Munir tak ada, tuan-tuan ambil terjemahan lah. Ambil Quran terjemahan, dan mungkin ada nota yang tuan-tuan boleh catatkan ya, ambil terjemahan, dan tuan-tuan boleh juga kita belajar sikit sebanyak ya, walaupun belum ada kitab ni kan. Nanti kau ada rajin nak photostat pun boleh, ataupun kau ada modal lebih, duit raya tu ni selamat kan, tak keluar, orang tak boleh datang rumah kita. Jadi tuan-tuan gunakan duit raya tu beli kitab. Berapa ratus ya, 500 juga tu tuan-tuan. Ya, kitab tafsir Al-Munir. Baik tuan-tuan, kita mulakan dulu dengan membaca beberapa ayat. Ya, saya baca, tuan-tuan ikutlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan Okey, itu beberapa ayat yang kita baca tadi, 4 ayat pada pagi ini insya-Allah. Pertama sekali kalau kita boleh tengok terjemahan ayat, wahai nabi ya ayuhan nabi. Allah panggil Nabi SAW dengan pangkat kenabian. Ya ayuhan nabi, ini mengajar kita adab bagaimana kita ingin berinteraksi dengan Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, Allah panggil Nabi, kemudian Allah minta Nabi agar bertakwalah kepada Allah. Ya, jangan turut keinginan orang kafir dan orang munafik. Ya, sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Antara nama Allah itu Alim Hakim. Jangan ikut kehendak munafiqin, jangan ikut kehendak kafirin. Itu ayat pertama. Kemudian qala, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu.
ya, ikut wahyu, ikut panduan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu khabir. Itu juga antara nama Allah. Allah itu maha, ya, Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah itu khabir, ya. Kalau kita sebut khibrah tu berpengalaman luas. Kemudian ayat yang ketiga, arahan yang ketiga, Allah minta apa? Kita bertawakal. Ya, bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah itu sebagai wakil kita, pemelihara kita. Ya, dan ayat keempat, Allah berfirman, dan Allah tidak menjadikan bagi seorang itu dua hati dalam rongganya. Tak, kita seorang satu hati, tuan-tuan, dia tak ada dua lah. Dan Allah juga tidak menjadikan isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Ya, ada beberapa tradisi yang kita akan huraikan nanti, masyarakat jahiliah. Ada 3 bondo yang disebutkan di sini. Satu, dianggap ada orang tu ada dua hati dalam rongga. Yang kedua, kalau berlaku zihar, dia kata, ya, bahawa apa yang kamu zihar itu sebagai ibumu, isteri itu dah jadi ibu dia pula. Itu bab zihar, kita akan jelaskan. Dan yang ketiga, dalam isu anak angkat, dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Anak angkat statusnya tidak akan bertukar, dia kekal menjadi anak angkat. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu sahaja. Allah mengetahui yang sebenarnya, dan Allah Ta'ala itulah yang menunjukkan jalan yang benar. Tuan-tuan, ayat yang kelima, ya, dalam isu anak angkat itu nak nisbahkan kepada siapa nasab dia, panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapa mereka. Jangan tukar, ya, nasab mereka itu. Itulah yang ada di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengenal bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagamamu dan anak-anak angkatmu, dan tidak ada dosa di atas kamu jika kamu tersalah tentang itu. Kita ni kadang-kadang tersasul, tersilap, tersalah dalam perbuatan harian kita, dalam tindakan kita. Kalau tersilap, tuan-tuan, maka itu dimaafkan. Yang dosanya apa? Kalau kita sengaja buat benda tu, maka itu berdosa, ya. Dan tuan-tuan, antara nama Allah iaitu Ghafur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu juga, tuan-tuan, Maha Penyayang. Okey, kita cuba tengoklah mana yang sampai kita bicarakan pada pagi ini, tuan-tuan sekalian. Maka saya terus kepada apa yang ditulis oleh Syekhuna Al-Alamah Prof Syekh Wahbah, ketika mana beliau memukaddimahkan perbincangan ini. Dia kata Suratul Ahzab Madaniyah, turun di Madinah lah. Okey, jadi tema Madinah ni dia berbeza dengan Makkiyah, beza dengan Mekah. Tumpuan fokus dia ada perbezaan, ya. Dan merangkumi Suratul Ahzab yang kita nak cuba kemukakan ini, tuan-tuan, ada 73 ayat. Okey, kenapa nama Suratul Ahzab? Kerana dalam Suratul Ahzab itu merangkumi perbincangan tentang peperangan yang terkenal, iaitu namanya peperangan Ahzab, ataupun nama lain dia peperangan Khandaq. Khandaq itu parit yang dalam, ya. Khandaq ataupun Ahzab. Ahzab itu ialah pakatan munafiqin kafirin untuk menjatuhkan tentera Islam. Okey, tuan-tuan, mereka berhimpun di sekeliling Madinah, dan beberapa pakatan antara musyrikin Quraisy, kabilah Ghatfan, ya, geng pula, bergabung pula dia dengan munafik, bergabung pula dia dengan Yahudi Bani Quraizah. Ini semua, tuan-tuan, jadi kesimpulannya, munafik, kafir, apapun agama mereka, mereka merupakan satu agama kufur yang kontra dengan tauhid. Tu cerita, mereka bergabung, tuan-tuan, untuk memusnahkan tentera Islam, tuan-tuan. Dan juga Suratul Ahzab ni dinamakan sebagai Suratul Fadihah, bukan Fatihah, Fadihah. Kan sebab itu kunut, kalau Syekh Salah kunut itu dia menangis-nangis lah kunut, kita pun menangis, dia baca panjang. Syekh menangis sebab sedih Ramadan nak habis. Kalau kunut tu dia akan baca Allahumma la tafdahna yaumal 'ardi 'alaik. Ya Allah, jangan hina kami pada hari akhirat nanti. Jangan musnahkan harapan kami, ya Allah. La tafdahna yaumal 'ardi 'alaik. Tuan-tuan, Fadihah ini maknanya bukan Fatihah, ya. Fadihah daripada fadah. Tuan-tuan, Fadihah ini maknanya membongkar topeng, membuka, menyingkap perangai buruk tak senonoh orang munafik. Itu Fadihah. Bagaimana mereka merancang juga untuk bergabung dengan tentera kafir, dengan orang Yahudi dan sebagainya, untuk menjatuhkan Nabi SAW. Dipanggil Suratul Fadihah.
fadhihah, kerana tuan-tuan, kejahatan munafik itu dibongkarkan dalam surah yang mulia ini, dan juga menjelaskan bagaimana mereka ingin merosakkan keluarga Nabi, meruntuhkan ahli bait, tuan-tuan. Ini juga perangai-perangai fadhihah orang munafik, yang dari dalam juga mereka cuba merosakkan Islam, tuan-tuan. Memang mereka tu musuh dalam selimut. Ini memang kerja mereka, termasuk mereka berperanan besar dalam menjayakan, tuan-tuan, perang Ahzab ini untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita mengaji tafsir kena tengok jiran sebelum kita dengan jiran selepas kita. Okey. Jiran sebelum kita surah Sajadah, jiran lepas kita surah Sabah. Okey, tuan-tuan lepas Sabah Fatir, lepas Fatir Yasin. Okey, tuan-tuan cuma dikaitkan, tuan-tuan, Quran itu tema dia, Allahumma salli ala Syekh Mauritania, Syekh Abdullah bin Bayyah, Sayyidi Syekh Abdullah bin Bayyah, tuan-tuan, disebut bahawa Quran ni dia mesti berkait antara satu dengan yang lain. Semua berhubungan antara satu dengan yang lain. Cuma lebih jelas lagi kena tengok jiran sebelum dengan jiran selepas. Tuan-tuan, jiran sebelum suratul Ahzab namanya surah Sajadah. Tuan-tuan, dia kata apa? Kata Syekh Wahbah rahimahullahu taala, kalau kita tengok antara kesamaan dia, tengok, tuan-tuan, pangkal surah Ahzab yang kita nak baca dengan penghujung penutup surah Sajadah. Surah Sajadah kita baca pergi semalam kan. Masjid Sendang dah tutup seminggu, tuan-tuan. Masjid Nurul tutup seminggu ni. Beragam dah ni, tuan-tuan pergilah sembahyang TTDI lah, tuan-tuan. Tapi semalam alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita tengok pagi subuh kita baca surah As-Sajadah, maka ayat kita tahu pada penghujung ayat yang ke-30 tu pun kita baca qul yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Surahul Alim. Itu dua ayat terakhir daripada surah As-Sajadah, tuan-tuan. Maka pada surah Sajadah itu Allah kata berpaling daripada orang kafir. Diorang tu konon-konon nak cepat azab. Mana dia? Mana bala? Tak ada pun bala. Kita kapi, kita sembah patung, kita tak taat, tak ada pun bala. Kan? Itu cabaran-cabaran yang dikemukakan oleh orang kafir. Maka Allah Subhanahu taala kata jangan peduli dengan orang kafir itu. Fa'arid anhum. Berpalinglah daripada mereka. Tuan-tuan. Maka ayat surah Ahzab ni pula, tuan-tuan, dicerita apa? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Taala dan jangan taat kepada kafirin dan munafiqin. Tuan-tuan, tadi surah Jadah kata apa? Berpalinglah daripada mereka. Ayat ini juga dimulakan, suratul Ahzab juga dimulakan jangan taat, jangan dongak, jangan tunduk, jangan pedulikan apa-apa provokasi, momok yang dilakukan oleh orang munafiqin ataupun kafirin, tuan-tuan. Okey. Ya, dan apa yang penting yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dimulakan dengan takwa, ittaqillah, takwa, dan tak perlu dengar layan pandangan orang kafir munafik itu, dan yang penting menurut wahyu, mengikut wahyu, dan perlu sentiasa bertawakal kepada Allah Taala. Itu tema awal ataupun sempena munasabah antara suratul Ahzab dengan surah As-Sajadah, jiran sebelum kita, tuan-tuan. Adapun tema, tuan-tuan, maudhu' yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan dalam surah yang mulia ini hampir sama dengan surah-surah Madinah yang lain. Ayat-ayat yang turun selepas hijrah dia bertemakan tentang pensyariatan, puasa, solat, tuan-tuan, kemudian tentang munakahat, ahwal syakhsiyah, sistem kekeluargaan, tuan-tuan, dan membatalkan beberapa sistem yang telah tersebar di kalangan masyarakat jahiliah dulu, antaranya tabanni, anak angkat, zihar, kan, dikhabar kat bini dia, kau punggung kau macam punggung mak Dan, tu dah jadi macam mak dia, dah tak boleh dia bersama dengan isteri dia. Ini, tuan-tuan, dibatalkan dalam Islam. Macam mana tentang sistem zihar. Dan ada pula di zaman itu orang yang genius ini akan dianggap ada dua hati dalam diri dia, dalam rongga dia. Maka itu juga tak logik dan tidak sesuai. Maka Quran membatalkan perkara tersebut. Juga ada perbincangan tentang iddah bagi perempuan yang diceraikan sebelum dukhul.
Kemudian tuan-tuan, perbincangan tentang hijab. Apakah ciri hijab yang botol, bawal ko, bawang ko, kerabu ko, apa benda hijab tu, tudung ko, apa benda tu, jubah ko, ya, atau kefarduan hijab. Ini semua akan dibincangkan tuan-tuan. Dan juga antara tema penting dalam surah Al-Ahzab ini, dia membicarakan tentang bahayanya amanah yang tidak kita sempurnakan, tuan-tuan sekalian. Dan antara tuan-tuan mustamilat kandungan tuan-tuan surah ini dia pecahkan kepada beberapa tema lah. Antaranya dalam sudut nama Ahzab tadi tu pun kita fahamlah perang Ahzab tu, ya, dan Quran pun sebut, ya, yang kita baca takbir wa hazamal ahzab wahdah. Dia ada beberapa kandungan penting juga tuan-tuan, antara lain tentang adab-adab kemasyarakatan. Benda ni pun nampak simple, tapi Quran memberikan penegasan tuan-tuan tentang macam mana kita nak bersosial, bermasyarakat dalam bab walimah, kenduri kendawa. Hari ni tak ada lah kenduri kendawa kan, tuan-tuan. Tapi esok kot bulan 6 dan 7 esok kot okey kot kan. Masing-masing dah plan nak buat nikah, walimah lah, macam-macam kan tuan. Apa dia sistem adab dalam kita kenduri kendawa, open house hari ni kan. Tak ada hari ni, tak adalah open dah tuan-tuan. Hijab, masalah tabarruj. Tabarruj itu apa yang kita nak terjemahkan, Quran cerita apa tentang tabarruj ini, ya. Kemudian tuan-tuan, macam mana kita nak takzim, mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan Nabi itu tempat yang selayaknya. Apakah kita dengan masa maulid sahaja, apakah cinta Nabi itu bermusim, itu dibincangkan tuan-tuan, ya, dalam keluarga Nabi, bagaimana kedudukan Nabi dengan kita, dengan masyarakat. Dan qulu wa qulu qawlan sadida, bercakap benda yang betul, yang lurus tuan-tuan. Itu dalam tema kemasyarakatan. Adapun dalam sudut hukum hakam syariat banyak tuan-tuan, seperti yang telah kita sebut pada mukadimah tadi, takwa, tak perlu tunduk kepada munafiqin kafirin, wajib ikut wahyu, bagaimana perbahasan zihar, macam mana Islam membatalkan hukum anak angkat yang dibinkan kepada bapa angkat itu, macam mana nak cerita tentang warisan, miras. Okey. Kemudian disenaraikan nanti senarai-senarai yang kita punya mahram kita. Okey. Kemudian disebut juga tentang isteri-isteri Nabi SAW, ummahatil mu'minin tuan-tuan. Dan mahal suratul Ahzab ni tuan-tuan, dia mahal turun pada bulan Sya'ban, iaitu perintah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perintah salawat itu ada dalam suratul Ahzab tuan-tuan. Perintah berselawat dan mengucapkan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam ada dalam suratul Ahzab yang kita akan sentuh nanti tuan-tuan. Kemudian hijab, okey. Kemudian tuan-tuan, kita sebut ada isu nikah yang tuan-tuan, perempuan boleh menawarkan dirinya untuk berkahwin dengan Nabi SAW tanpa mahar. Ini juga menarik perbahasan yang Quran sebut. Tapi dalam sejarah Nabi tak terima tawaran itu. Ya tuan-tuan, ada cerita dia tentang orang yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Okey. Taib tuan-tuan. Kemudian cerita tentang keluarga Nabi, isteri Nabi itu macam mana keadaan dia. Kalau dia taat, maqam dia sangat tinggi. Tapi kalau dia tak tahan dengan kesusahan, cabaran dakwah, maka dia perlu meninggalkan dakwah. Dia boleh berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, larangan kita mencaci orang Islam, apatah lagi mencaci Nabi SAW, tuan-tuan, ya. Dan itulah tuan-tuan, dan juga antara tema penting ataupun kandungan utama dalam surah yang mulia ini, iaitu tentang sirah tentang peperangan Al-Ahzab ataupun peperangan Khandaq ini tuan-tuan, ya. Dan juga satu lagi peperangan bersama dengan Yahudi Bani Quraizah, bagaimana mereka tidak patuh kepada janji, mereka melanggar perjanjian tuan-tuan, ya. Dan juga sirah yang boleh kita pelajari nanti, iaitu tentang kejahatan Fadhihah yang kita sudah sebut tadi. Antara nama lain surah Al-Ahzab ni suratul Fadhihah tuan-tuan, yang Allah bongkarkan kejahatan mereka, ya tuan-tuan sekalian. Dan inilah juga termasuk dalam bab Sayyidina Zaid bin Harithah, yang nama dia satu je dalam Quran, nama dia falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Nama Zaid ada dalam Quran dalam suratul Ahzab, yang insya-Allah kita akan bicarakan
termasuk perbincangan tentang Sayyidah Zainab binti Jahash yang merupakan salah seorang ummahatil mukminin. Tuan-tuan sekalian, saya ingat hari ini kita ambil 3 ayat je. Ya, kita ambil tema yang pertama, iaitu arahan bertakwa kepada Allah, mengikut wahyu dan bertawakal. Kita ambil yang tu je dulu tuan-tuan. 3 ayat pertama, okey. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tuan-tuan, terjemahan dah sudah, ayat dah baca, terjemahan ayat pun dah baca. Cuma kita tengok apakah sebenarnya latar belakang kepada turunnya ayat 1 hingga 3 ini tuan-tuan. Ya, perintah Nabi, wahai Nabi, Allah panggil, wahai Nabi, takwa. Jangan ikut kapi munafik. Ya, ikut wahyu. Ya, tawakal kepada Allah Taala. Cerita tuan-tuan ikut riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir Tabari radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, ada penduduk Mekah. Tuan, antaranya Walid bin Mughirah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ya, dia jumpa Nabi, berunding dengan Nabi supaya Nabi ni jangan meneruskan dakwah. Nabi tinggalkan tentang tauhid, tentang kalimah thayyibah. Kalau Nabi sudi menerima cadangan Walid dengan Syaibah ni, Nabi akan ditawarkan separuh harta orang kafir. Tuan-tuan Kemudian tuan-tuan, sama juga orang munafik punya perangai pula dengan orang Yahudi di Madinah tuan-tuan. Ugut lebih dahsyat lagi, mereka kata kalau Nabi meneruskan lagi dakwah baginda SAW, maka baginda akan dibunuh oleh pakatan munafik dengan Yahudi di Madinah. Masa Allah turunkan ayat tak yang pedulikan dengan celaan, dengan pakatan, dengan ugutan orang, sama ada kumpulan munafikin tadi ataupun orang kafir. Tuan-tuan sekalian, Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul, dia khusus kitab Imam Al-Wahidi ni kitab Asbabun Nuzul tuan-tuan. Maka dikatakan antara latar belakang penurunan ayat yang mulia ini, iaitu betul Kak Ummu Aisyah, betul dia punya ejaan dia Al-Fadhihah, Fadhihah. Okey, kena eja betul-betul nanti jangan salah tulis Fatihah pula, Fadilah lah apa semua. Betul, Fadhihah, fa dad ya ha ta marbutah, Fadhihah, fa alif Fadhihah. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Okey, saya kembali kepada Imam Al-Wahidi. Asbab nuzul ni dicerita bahawa pada ayat ni turun pada Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal dan Abil A'war As-Sulami. 3 orang ni. Okey, dia orang datang menghadap Nabi SAW, tuan-tuan, jumpa Nabi selepas peperangan Uhud. Kita kena ingat tuan, Badar menang, Uhud kita kalah. Kan? Jadi dia jobor sikitlah orang kafir. Banggalah dia dapat menewaskan dan membunuh tentera Islam kan. Tuan-tuan maka mereka jumpa Nabi SAW selepas peperangan Uhud. Dan ayat ini juga turun pada Abdullah bin Ubay, presiden kekal tetap berpencen orang munafik, Za'imul Munafiqin. Turun pada Abdullah bin Ubay tuan-tuan, yang mana Nabi SAW telah memberikan mereka ini, puak-puak ini, orang kafir ini tuan, keamanan. Nabi bagi mereka janji mereka akan tidak diganggu lah orang kafir ni tadi. Tuan-tuan sekalian, maka bangunlah di situ Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh dan Tu'mah bin Ubayriq. Maka mereka pun berkata kepada Nabi SAW, jangan lagi sebut-sebut nama Lat, Uzza, Manat. Lat, Uzza, Manat ni tuan, nama-nama berhala orang munafik, orang kafir ketika itu. Berhala-berhala tuan-tuan yang keliling Kaabah ko, kat rumah masing-masing ko, tuan-tuan, itu berhala mereka yang diimport daripada Yaman dan sebagainya tuan-tuan. Ini berhala. Maka mereka minta Nabi SAW, kalau Nabi dapat patuhi permintaan itu, jangan menyebut tentang berhala mereka, kesalahan mereka, maka Nabi akan dapat manfaat. Maknanya kita buat pakatan macam mana lah. Kau bawa agama kau, kita orang ni kekal dengan agama kami, dan patung kami ni pun ada dia punya syafaat dia, memberi manfaat dan mudarat. Berhala kami ni, itu yang dituntut oleh puak-puak munafikin ni tuan-tuan dan orang kafir ni tadi.
Okey, tuan-tuan. Maka ketika itu permintaan itu berlaku, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi SAW. Sayyidina Umar tak ada bagi can, tuan-tuan. Dia kata, Rasulullah, saya bunuh semua dia, boleh bagi izin. Izinkan saya, wahai Rasulullah, untuk membunuh mereka ni semua yang nak menyamaratakan agama ini. Apa istilahnya, tuan? Dah lupa lah, kalau lama tak sebut dah. Pluralisme nama dia. Agama sama yang tak payah kau sembahlah Tuhan kau. Tuhan kita pun power juga. Kita pun ada juga. Ini tuan-tuan permintaan tokoh-tokoh ini tadi. Maka Sayyidina Umar, tuan-tuan, dengan cergas memohon izin Nabi SAW untuk membunuh mereka ini. Tapi Nabi jawab, inni qad a'taituhumul aman. Sabar dulu Sayyidina Umar, saya dah ada perjanjian dengan mereka, saya dah jamin nyawa mereka selamat. Maka Sayyidina Umar memberikan kenyataan dia, kau semua berambus dari sini, keluar dia, jangan nampak muka kau depan aku, jangan kau ganggu Nabi SAW dengan laknat Allah, dengan kemurkaan Allah. Maka tuan-tuan, oleh itu Nabi juga mengusir mereka daripada Madinah, tapi tak mencederakanlah sebab dah ada perjanjian tadi, ya. Mereka diusir daripada Madinah, maka turunlah ayat yang mulia ini, tuan-tuan, pada mukaddimah ayat awal suratul Ahzab. Okay, tuan-tuan, okey, selesai yang itu. Baik, kita ambil sikit, tuan-tuan, tafsiran dan penghuraian. Apa dia 3 ayat pertama ni nak cerita pasal apa, tuan-tuan? Maka kata Syekhun Al-Wahbah rahimahullahu ta'ala, pada ayat, tuan-tuan, wahai Nabi, wahai Rasul, kekallah kamu dalam takwa, dawim ala taqwa Allah. Takwa ni dia bukan Ramadan je kan, Syawal pun kena takwa. Takwa ni bukan masjid je, luar masjid pun kena takwa. Takwa ni bukan depan orang ramai, seorang-seorang pun kena takwa. Di mana kita pun, tuan-tuan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Di mana saja kamu berada, itulah yang mengiringi kamu ialah takwa. Tuan-tuan, okey, baik. Jadi itu dia pesan Allah Taala, ittaqillah, wahai Nabi, takwa. Tuan-tuan, ikut, maksud takwa tu apa? Tunduk pada perintah, jauhi tegahan. Jangan hapik, jangan donga cakap-cakap orang kafir tadi yang datang menghadap Nabi. Jangan layan permintaan orang munafik, ya, yang cuba menawarkan pelbagai tawaran-tawaran kepada Nabi SAW. Jangan pedulikan. Jangan rujuk mereka. Hati-hati dengan mereka. Jangan tunduk dengan tekanan mereka. Tuan-tuan, jangan lagi bagi can dekat mereka. Kan? Ini, tuan-tuan, ya, ini antara permintaan Allah Taala kepada Nabi SAW. Ya, tak perlu tunduk dengan apa-apa cadangan orang munafikin, orang kafirin, tuan-tuan. Dan tak perlu juga mengkhususkan mereka tu dengan satu musyawarah khas ke, satu sidang media VVIP ke, kluster kayangan ke, tak payah. Itu tak ada. Dia memang tak, Allah tak benarkan melayan kerenah kehendak munafikin kafirin ini, tuan. Kerana dia orang ni memang kerja dia ialah tuan-tuan, menindas, tuan-tuan, maka Allah tak berkenan dengan perangai mereka itu. Maka Nabi SAW diingatkan jangan sesekali mengikut apa-apa cadangan daripada munafikin kafirin itu. Dan yang sepatutnya diikut ialah Allah ya Ta'ala telah menyusun, Allah tahu apa dia kesudahan sesuatu perkara, kita tak tahu, Allah tahu, tuan-tuan. Lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Ini kata-kata ulama, tuan-tuan. Allah itu latifnya sentiasa bersama kita walaupun kita dikurung, di kuarantin, kita macam-macam ujian kita terima. Allah itu latif. Wa abduhu la yadri, kita yang tak tahu apa yang kehendak perancangan Allah, kita tak tahu, tuan-tuan. Maka kita bergantung kepada Allah Taala. Allah merancang, Allah mengatur keadaan kita. Allah itu hakim, maha bijaksana. Allah itu alim, maha mengetahui, tuan-tuan. Itu yang patut kita taat, itu yang patut kita ikut, berbanding dengan kehendak-kehendak manusia yang durjana, yang merosakkan, yang memusnahkan Islam, tuan-tuan. Okey. Kemudian firman Allah Taala, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Maknanya dia berkait dengan ayat ittaqillah tadi tu. Itu penegasan, tegahan, jangan ikut orang munafik kafir. Takwa ialah tunduk kepada Allah dan tidak tunduk kepada sebarang kehendak yang bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala. Okey, tuan-tuan, dan itulah
tuan-tuan sekalian, juga ada diriwayatkan bahawa di Madinah tuan-tuan, ya, orang Yahudi, ada orang munafik tuan-tuan juga datang nak pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, konon-konon nak jadi penasihat 25%, tapi mereka semua berbohong, khida', semua perancangan jahat. Maka Allah bagi tahdir, Allah ingatkan Nabi SAW, jangan sesekali nak berkawan, nak mendengar cadangan-cadangan mereka yang sampai kepada konsep tauhid, kepada berhala. Ini semua mereka nak teruskan berunding dengan Nabi SAW. Maka Nabi diingatkan tidak tunduk dengan tekanan tersebut. Tuan-tuan sekalian, menarik, saya baca nama Talq bin Habib radhiyallahu anhu. Talq bin Habib ini salah seorang tabi'in, tabi'ul jalil tuan-tuan, tabi'iyul jalil, dan dia manaqib dia pun masya-Allah tabarakallah, seorang yang menarik perwatakannya. Sebab sana Talq tuan-tuan, dia semayang, cuba bayang dia solat tuan-tuan, surah Baqarah sampai suratul Ankabut. Saya ingat suratul Ankabut ni juzuk 19 rasa saya. Tuan-tuan boleh bayang, dia semayang, dia kata aku hanya rukuk setelah pinggang aku dah sakit. Kita 3 kul pun sakit pinggang tuan-tuan. Ini sebab tu orang tabi'in dulu kalau nak tengok ibadat solat, tengok Talq bin Habib. Ini Syekh Wabah sebut nama sana Talq bin Habib ni, saya bacalah sedikit manaqib beliau tuan-tuan. Orang kata orang zaman itu kalau nak tengok solat, ibadat, tengok ibadat sana Talq bin Habib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, seorang tabi'i yang hebat tuan-tuan dan sebab itu dipetik kata-kata sana Talq bin Habib tuan-tuan tentang takwa. Ya kan? Saya sedang menyemak tuan-tuan suratul Ankabut. Suratul Ankabut dia pergi kepada juzuk yang ke tuan-tuan 19 kan. Lepas An-Namlu, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajadah, Ahzab. Maknanya kita boleh bayanglah, dia boleh satu rakaat tu boleh dekat nak 20 juzuk dia baca. Kita tuan-tuan gila kan baca itu kan. Ini Sayyidina Talq bin Habib. Sebab itu Sayyidina Talq ni diterjemahkan takwa. Betul Kak Aisyah, betul Umi Aisyah, betul dia punya ejaan itu Fadhihah, ya. Okey tuan-tuan, sebab tu Sayyidina Talq bin Habib mengatakan takwa tu apa? Kau bertakwa, kau taat. Takwa tu taat. Taat kita tu daripada mana dapat? Cahaya Allah, nurin minallah. Kan? Kalau wirid, siapa yang dah baca wirid Ja'fari pagi ni, Syekh Soleh bagi hari Sabtu tuan-tuan, dia petik ayat tentang nur. Nurun ala nur, qad ja'akum minallahi nur. Tuan-tuan kan, Rabbana atmim lana nurana. Itu antara ayat-ayat nur yang Syekh Soleh petik dalam wirid pagi Sabtu, pada wirid pagi Sabtu tuan-tuan. Nur. Macam mana dia dapat takwa, taat daripada cahaya Allah. Kenapa tuan-tuan? Kita harapkan ganjaran di sisi Allah. Dan kita pun poso, qiyam pun imanan wahtisaban, ihtisab. Kita harapkan Allah bagi kita ganjaran lah tuan-tuan. Itu satu, dia taat dengan cahaya Allah, daripada Allah, cahaya Allah, bantuan Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Dan dia meninggalkan maksiat juga atas cahaya Allah, kerana takutkan azab Allah. Tuan-tuan, ini makna kita maqam takwa kita begini pun dah cukup hebat. Tetapi berkait tentang cahaya. Maka Sayyidina Talq bin Habib ni dia mengemukakan takrif takwa dikaitkan dengan cahaya. Kalau ada cahaya Allah Ta'ala, eloklah kita. Kalau tak ada panduan Allah Ta'ala, rosaklah kita tuan-tuan. Okey, baik. Qala, kemudian Allah Ta'ala melanjutkan ayat yang mulia ini tuan-tuan. Allah mengukuhkan wajib imtithal, tunduk pada perintah Allah. Tuan-tuan kan, ikut perintah Allah, ittiba'. Kan, ittiba' dengan mahabbah, cinta dan ikut. Tuan-tuan, ikut apa tuan-tuan? Quran hadis. Jadi kita ni orang tarikat, Quran hadis lah tarikat. Mazhab, Quran hadis lah. Asy'ariyah Maturidiyah, Quran hadis. Semua kita tuan-tuan ialah Quran hadis. Mungkin berbeza pandangan, mungkin tak sama ideologi politik, mungkin color baju tak sama, tapi mesti merujuk kepada asasnya ialah Quran dan sunnah. Itu ittiba'. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ittiba' tuan-tuan. Okey? Jadi ittiba' itu tuan-tuan takwa tadi. Ya, takwa itu kata Syekh Wahbah tuan-tuan, benda itu daripada samim, dalam hati kita ni. Takwa ni. Kita tak ada berlakon-berlakon dah. Berlakon-berlakon ni dia sekejap je. Kan? Maka takwa itu tuan-tuan
daripada hati, lubuk hati yang dalam. Kan takwa itu dinilai oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Dan cadangan yang ketiga dalam ayat ini iaitu apa dia? Kita tadi Allah minta Nabi takwa. Yang kedua ittiba', ikut perintah Allah, wahyu Allah. Yang ketiga tuan-tuan tawakal. Tawakal kepada Allah maknanya apa maksud tawakal? Serahkan seluruh urusanmu, keadaanmu kepada Allah. Allah itu yang tahu apa keperluan kamu. Allah itu wakil. Kita dah mewakilkan kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jangan wakilkan kepada diri kita yang lemah ni. La takilni ila nafsi wala ila ahadi min khalqika tarfata ain wala aqalla min dhalik. Itu doa Nabi SAW. Kan ya Allah, jangan biarkan aku bersendirian. Kan sebab tu kita berdoa, ya Allah, atur urusan aku. Aku tidak pandai mengatur, ya Allah. Itu mak tawakal. Kita dah buat sehabis mungkin, sebaik mungkin, tuan-tuan. Kita tawakal ala Allah. Kan? Allah itu merupakan wakil kita. Sebaik-baik hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan Tayyib. Maksudnya apa? Allah Ta'ala itu yang memelihara kamu, wahai Nabi SAW. Allah Ta'ala itu yang mencukupkan kamu. Allah lah yang memberikan an-naf'u wad-dur, an-nafi'u wad-darru, yang bagi manfaat, yang mendatangkan mudarat. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Okey. Sebagai penutup, tuan-tuan, kelas pagi ni, boleh tahan dulu, tuan-tuan. Ingat setengah jam ni, tapi tak apalah. Kita mau ni sebab mukadimah kan. Tuan, kita sebagai penutup kita ambil apakah fiqh, apakah dia pengajaran ataupun panduan ibrah yang perlu kita laksanakan, yang boleh kita pelajari daripada ayat 3 ayat pertama ni, tuan-tuan. Yang pertama, kata Syekhuna rahimahullah taala, wajib bertakwa dan berkekalan dalam takwa. Itulah istiqamah, kan, tuan-tuan. Berterusan dalam ketaatan. Ini perintah umum pada semua manusia. TGDS ko, siapa ko, tuan-tuan, sama. Hatta kepada para nabi. Kan ayat ni, ya ayuhan nabi, pada Nabi SAW, ittaqillah. Untuk nabi pun dipesan perkara yang sama, tuan-tuan. Malaikat pun benda yang sama, dipesan kepada takwa, tuan-tuan. Cuma beza dia apa, tuan-tuan? Nabi dengan malaikat maksum, dan pesanan takwa kepada nabi itu bukan makna nabi tak ada takwa. Cuma peringatan mesra sebagai taklim, sebagai irsyad kepada kita. Tuan-tuan, di sini ada satu kaedah yang menarik, tuan-tuan, iaitu disebut, kalau sebut benda yang atas, maka bawah pun konolah. Maknanya kalau Nabi SAW kena takwa, kita yang umat Nabi pun wajib bertakwa. Tuan-tuan, okay, satu poin. Yang kedua, tuan-tuan, antara lain ayat yang mulia ini, tuan-tuan, Allah mulakan ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Allah tak panggil dengan nama SAW. Ini ta'zim, mengagungkan Nabi SAW. Allah nak tampilkan ini maqam Nabi. Kau jangan panggil Mat, Ahmad, Mat, Mamat. Tak boleh panggil macam tu. Adab dengan Nabi SAW. Sebab tu Allah panggil Nabi ya Nuh, ya Ibrahim. Nama Allah panggilkan nama. Ya Musa, Allah panggil nama. Tapi dengan Nabi Muhammad SAW, Allah tak panggil nama, tuan-tuan. Maka itu antara poin dalam suratul Ahzab ni, mengajar kita adab dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pengajaran yang kedua disebut satu kaedah juga yang bagus, al-amru bisyai' nahyun 'an diddih. Apa makna, tuan-tuan? Kalau suruh bondo sesuatu bondo, maknanya benda yang sebaliknya tu jadi larangan lah. Allah suruh puasa, maknanya tak bolehlah buka. Allah suruh pakai hijab, maknanya tak bolehlah lidah aurat. Itu maksudnya al-amru bisyai' nahyun 'an diddih. Allah suruh, Allah tegah Nabi SAW apa dia? Jangan ikut kafir tadi, tapi Mekah. Jangan ikut munafik Madinah. Jangan ikut Yahudi. Maknanya, tuan-tuan, Allah suruh apa? Allah suruh takwa, taat, jangan ikut kehendak orang kafir. Itu kaedah dia. Al-amru bisyai' nahyun 'an diddih. Tuan-tuan, okey? Selesai, tuan-tuan. Dan poin yang ketiga, okey, kewajipan kita apa, tuan-tuan? Ikut Quran, sunnah. Jadi orang tarikat kena belajar tafsir lah. Quran mesti boleh baca Quran, walaupun tak boleh tarannum, tak faham qiraat, tapi sanad kita dengan Syekh Salah, sanad kita dengan Syekh Nabi, sanad kita dengan Syekh Syarafuddin Haji Siddiq, syukran kan. Sanad-sanad kita tu kena jaga. Mesti orang tarikat mesti boleh mengaji, boleh baca Quran, kan.
Boleh ikut pengajian. Kalau bagus tafsir dan sebagainya tuan. Sebab itu baru kita dapat faham apa kehendak perintah Quran. Baru kita baca hadis, kita faham tuntutan hadis tuan-tuan. Ya, jangan ikut budaya-budaya jahiliah. Maka Quran meruntuhkan budaya-budaya jahiliah yang bercanggah dengan akidah Islam. Tuan-tuan itu ikut nafsu lah. Contoh nanti kita akan bincang lah. Ayat dah baca tadi dah. Anak angkat, satu orang ada dua hati, tuan-tuan. Kemudian isu zihar. 3 benda ni Quran runtuhkan. Itu kita bincang esok insya-Allah, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, ya, kita kena faham juga apa-apa yang dah ada perintah Allah Ta'ala, dah jelas, maka di situ tak ada lagi dakwa-dakwi, tak ada lagi perlu kepada pandangan-pandangan manusia. Imam mazhab tak payah berfatwa, tak perlu berijtihad kalau dalilnya telah jelas daripada Quran dan hadis. Maknanya apa? Kalau Quran kata Jumaat 2 rakaat, hadis kata begitu, maka itulah kita pegang. Kan? Kalau kata berhijab itu wajib, fardu, larangan tabarruj, tuan-tuan, maka itulah perintah dia, tak payah lagi nak adjust. Itu maksudnya tuan-tuan, kalau perintah itu iaitu khitab, perintah kepada Nabi SAW juga merupakan perintah kepada kita. Apa maknanya? Allah kata wahai Nabi bertakwalah. Maknanya Nabi kena takwa, kita lagi lah wajib takwa. Nabi ikut Quran Sunnah, maksudnya kita sebagai umat juga wajib ikut Quran Sunnah. Nabi tawakal kepada Allah, maknanya kita sebagai umat juga wajib bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, dalam isu tawakal, poin yang keempat, okey, makna tuan-tuan, kita ambil asbab. Itu tidak mencacatkan iman kita, tawakal kita dengan mengambil asbab. Kan, sonang hari ni kalau orang sebut SOP itu bukan itulah. Ambil asbab yang cuba mengawal kita jangan dijangkiti dengan apa-apa musibah. Contohnya, ambil asbab. Kan tuan-tuan kan? Ya, ambil asbab. Nak faham tafsir, nak baca sendiri, tak ada lah dah. Saya pun kalau tak buat kelas ni tuan, saya pun tak study. Jadi mudah-mudahan saya study, saya share dengan tuan-tuan, sama-sama dapat manfaat tuan-tuan. Jadi asbab saya nak menerangkan benda ni, saya kena baca. Tuan-tuan nak asbab, nak faham, kena ikut kelas. Jadi kita ambil semua asbab. Apa-apa tuan-tuan, jambatan yang menyampaikan kita kepada tujuan, kita gunakan tuan-tuan, ya. Tetapi kena ingat, yang beri faham Allah Ta'ala, yang bagi taufik Allah Ta'ala tuan-tuan, yang bagi manfaat mudarat Allah Ta'ala. Atau Allah itu hafiz, Allah itu wakil tuan-tuan dalam segala urusan kita. Dan sebagai khulasah, kesimpulan, kata Syekh Wahbah rahimahullahu ta'ala, ayat ini tuan-tuan, ya, mengajar kita untuk menanam, menyemai benih izzah dan karamah. Apa izzah karamah tuan? Jaga air muka kita, jaga maruah kita. Orang Islam bermaruah, kan tuan-tuan? Apa dia tuan-tuan? Jangan ikut rentak orang kafir, ya, jangan ikut kehendak musuh-musuh Islam. Tuan-tuan, ada maruah, ada jati diri. Jadi jati diri apa benda? Kalau Quran tak baca, hadis tak belajar, kan tuan-tuan, sembang kosong je lah. Jadi maksud tuan-tuan, kalau nak jaga perkara itu, maka kena kembali kepada tuntutan tuan-tuan Islam, tuntutan Quran, pegangan sunnah Nabi SAW tuan-tuan. Maka antara perkara yang menjadi kesimpulan perbincangan dalam 3 ayat pertama ni tuan, iaitu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala tuan-tuan, ya. Yang kedua tuan-tuan, ikut wahyu Allah Ta'ala. Yang ketiga tuan-tuan, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu poin penting yang digariskan dalam perbincangan ini tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan mukadimah pagi ini dapat memberikan sedikit pencerahan awal kepada kita. Dan insya-Allah banyak lagi perkara-perkara yang akan kita bicarakan. Tuan-tuan, ada 70 ayat lagi, kita baru baca 3 ayat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat, keberkatan, kemuliaan tuan-tuan suratul Ahzab yang mengandungi 1001 pengajaran yang besar untuk menjadi panduan dan rujukan kita bersama. Okay? Terima kasih tuan-tuan. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Selamat raya semua tuan-tuan. Tolong share. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi